Menteri UMNO jual parti demi pertahan kuasa. Gerakan Hishamuddin bawa ahli UMNO sertai bersatu. Jangan langgar titah agung, Pakatan Harapan beri amaran pada Muhyiddin. Tengku Zafrul minta idea dari pembangkang. UMNO perlu tegas mempertahankan pendirian parti itu meskipun hanya tinggal 3 orang saja yang sanggup berbuat demikian, kata Muhammad Fuad Zarkashi. Ahli Majlis Strategi UMNO itu berkata, ketika ini ada pemimpin parti itu yang sanggup menjadi power broker yang didakwanya mahu menjual parti dengan berunding tanpa restu Presiden. Begitu juga katanya berkenaan tindakan Menteri UMNO yang tidak mengikut keputusan parti agar menarik sokongan daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Semua tindakan itu digerakkan oleh keinginan mereka mahu mengekalkan jawatan yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional sekarang. Terbaru MT putuskan untuk menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri, tetapi kluster menteri pula buat keputusan songsang. Mereka sokong Perdana Menteri. Rakyat dijadikan alasan, pandemik dijadikan alasan, perpecahan Melayu dijadikan alasan dan peruntukan kawasan juga jadi alasan, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Pada 8 Julai lalu, UMNO menggesa Muhyiddin berundur daripada jawatannya selepas MT parti itu membuat keputusan untuk menarik sokongan terhadap Presiden bersatu itu. Muhammad Fuad berkata ketika ini UMNO dilihat semakin berpecah dengan banyak keputusan kepimpinan parti ditentang dan tidak dipatuhi oleh ahlinya sendiri. Oleh itu, dia menggesa kepimpinan UMNO supaya tegas menghentikan gejala tidak sihat yang sedang melanda parti sekarang ini. UMNO perlu tegas, tinggal 10 lah, tinggal 3 lah, katanya sambil memetik nama UMNO Sabah sebagai contoh terbaik bagi menunjukkan ketegasan parti. Jelasnya seramai 21 ketua UMNO Sabah meninggalkan parti selepas Barisan Nasional gagal mendapat mandat untuk menjadi kerajaan semula pada PRU 2018. Ketika itu hanya 3 pemimpin UMNO yang tinggal, iaitu Bung Mukhtaradin, Raimi Unggi dan Yaakob Han. Mereka yang lari itu bukan kecil anak, 9 ahli Dewan Undangan Negeri, 5 ahli Parlimen dan 2 senator. Bukan calang-calang UMNO umpama habis madu sepah dibuang. Tetapi adakah UMNO Sabah tersungkur? Ahli dan pemimpin bawahan tidak lari, timbalan, naib, ketua wanita dan ketua pemuda tampil menggalas tugas ketua bahagian yang lari, katanya lagi. Keputusan Muhyiddin Yassin melantik Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri menunjukkan Presiden bersatu itu bersedia menerima UMNO mengemudi Kerajaan Perikatan Nasional jika beliau perlu berundur dalam masa terdekat, kata bekas Setiausaha UMNO Bandar Tun Razak Zaharin Yassin. Bagaimanapun beliau berpendapat saat itu akan menyaksikan beberapa rakan gabungan Kerajaan Perikatan Nasional, antaranya PAS, berasa tersinggung dan mempersoalkan tindakan Muhyiddin membelakangkan parti itu sebagai sekutu utama ketika ini. Apabila Muhyiddin melantik Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri, beliau sudah terima naib Presiden UMNO itu sebagai penggantinya. Soal layak atau tidak, pada dasarnya Ismail sudah dilayakkan oleh Muhyiddin. Jika Muhyiddin mahu Kerajaan Perikatan Nasional terus dapat sokongan UMNO, katanya dalam sesi sembang di laman Twitter bertajuk Rakyat Gagal, Kerajaan Berjaya. Dalam sesi selama 3 jam bermula 9 malam itu, Zaharin berkata tekanan dari dalam Bersatu dan rakan sekutunya PAS membuatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang dikemudi UMNO pada masa depan akan goyah kecuali ada usaha lain dibuat untuk mengekalkan Ismail sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Saya percaya jika Muhyiddin letak jawatan, Ismail Sabri boleh jadi Perdana Menteri dalam tempoh singkat, iaitu seminggu atau paling lama sehingga Parlimen bersidang. Sudah tentu orang Bersatu akan tarik diri atau PAS juga akan berundur dari gabungan itu kerana mereka berasa ada bargaining power dan hak untuk menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri, katanya. Justru landscape politik negara pada masa itu akan menyaksikan aksi lebih menarik dengan Azmin Ali dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sebagai usaha menurut percaturan dan kehendak Muhyiddin. Jadi pandai-pandailah Ismail Sabri kalau jadi Perdana Menteri untuk seimbangkan undi sokongan, walaupun kita tahu Azmin tidak popular dalam kalangan rakyat, katanya. Menyentuh mengenai Hishamuddin Hussein yang dilantik sebagai Menteri Kanan, bukan timbalan Perdana Menteri seperti yang diramal banyak pihak, Zaharin berkata ahli Parlimen Sembrong itu tidak mempunyai hierarki dalam UMNO. Malah secara peribadi beliau tidak disenangi oleh rakan separti. Jadi soalnya sekarang, bagaimana kita nak nampak seorang bakal Perdana Menteri jika dalam partinya sendiri pun beliau tak hormati institusi Presiden, walaupun Presiden itu adalah pengerusi Barisan Nasional? Soalnya, Zaharin turut mendakwa Hishamuddin tidak popular dalam UMNO kerana dianggap sebagai duri dalam daging. Malah katanya
Hishammuddin turut dianggap sebagai pemimpin tidak bertanggungjawab kerana enggan bertanding dalam pemilihan UMNO 2018 berikutan kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14. Kononnya beliau tak mahu bertanggungjawab atas kekalahan memalukan itu, katanya. Dakwanya lagi, ramai ahli UMNO tahu gerakan Hishammuddin membawa pemimpin parti menyertai Bersatu sekalipun beliau sendiri masih kekal dalam UMNO. Ini saya dengar sendiri daripada mereka yang ditawar sertai Bersatu tetapi tidak mahu mengikut kehendaknya, kata Zaharin. Pada 7 Julai, Muhyiddin melantik Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri tambahan kepada portfolio Menteri Pertahanan yang masih dipegangnya. Hishammuddin pun dilantik sebagai Menteri Kanan mengetuai kluster keselamatan yang sebelum ini disandang Ismail. Pelantikan itu diumumkan kurang beberapa jam sebelum mesyuarat tergempar Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang membuat keputusan menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun dan Kerajaan Perikatan Nasional agar tidak derhaka terhadap titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenaan pembukaan sidang Parlimen. Ini selepas Azhar pada 15 Julai lalu menyatakan persidangan Dewan Rakyat pada 26 Julai hingga 2 Ogos hanyalah persidangan khas bagi mendengar penerangan menteri tanpa ada perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 16 Jun 2021 telah menzahirkan titah pandangan bahawa sidang Parlimen perlu diadakan segera supaya ahli-ahli Dewan Rakyat dapat membahaskan ordinan-ordinan darurat, pelan pemulihan negara dan perbelanjaan berkaitan pandemik wabak penyakit berbahaya. Seri Paduka Baginda telah menitahkan pandangan yang sama pada 24 Februari dan 29 Jun 2021. Oleh itu, Pakatan Harapan mendesak Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Kerajaan Perikatan Nasional agar tidak derhaka terhadap titah pandangan keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan terus membuka ruang perbahasan serta diputuskan bagi membolehkan Parlimen berfungsi semula secara normal dan ahli-ahli Dewan Rakyat boleh menunaikan tanggungjawab murni mereka membela hak rakyat, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Tambah kenyataan itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada 12 Julai lalu telah menghantar usul kepada Azhar untuk membahaskan perkara-perkara yang digesa tuanku di Parlimen. Tidak ada usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dibentangkan oleh Pakatan Harapan yang mahu tumpuan diberikan hanya kepada masalah rakyat, ekoran krisis, wabak penyakit berbahaya dan kemelesetan ekonomi. Jelasnya, sidang Parlimen khas pada 26 Julai dikritik pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mengatakan ia dilakukan secara olok-olok sebagai respons terhadap desakan Yang di-Pertuan Agong. Azhar sebelum ini berkata, sidang penuh Dewan Rakyat akan diadakan pada 6 September. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menghabiskan minggu ini dengan bertemu beberapa pemimpin pembangkang untuk mengumpulkan maklum balas di tengah-tengah wabak penyakit berbahaya yang semakin memburuk. Kerajaan Perikatan Nasional telah mengubah strateginya kerana kes wabak penyakit berbahaya harian mencecah lebih daripada 10,000. Antara langkah tersebut termasuk memperkenalkan pasukan petugas khas untuk menangani keadaan di Lembah Kelang, menubuhkan Majlis Pemulihan Nasional dan melancarkan operasi Surge Capacity menyasarkan setiap orang dewasa di Kuala Lumpur dan Selangor menerima sekurang-kurangnya dos pertama pencegahan wabak penyakit berbahaya. Antara strategi lain, kerajaan menemui pemimpin pembangkang dalam sesi libat urusnya. PKR dan DAP mengesahkan Tengku Zafrul telah bertemu wakil parti itu pada hari Khamis. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang juga Presiden Parti Pejuang Tanah Air juga mendedahkan Tengku Zafrul telah bertemunya pada Isnin lalu. Delegasi DAP yang terdiri daripada Setiausaha Agongnya Lim Guan Eng yang juga bekas Menteri Keuangan, Ahli Parlimen Damansara Tony Phua dan Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar bertemu dengan Zafrul di Kementerian Keuangan pada 15 Julai. Pemimpin DAP berkenaan menyerahkan memorandum dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan itu. Memorandum itu antara lain meminta peningkatan besar dalam pelaburan kapasiti kesihatan. Kita perlu meningkatkan kemampuan pengujian dan pengesanan. Bahkan ketika kita meningkatkan pencegahan, kerajaan tidak boleh terlalu berani mengatakan dengan penutupan dan pencegahan, maka ujian dan pengesanan tidak lagi menjadi keutamaan. Kecuaian dan kegagalan dalam operasi ujian dan pengesanan semasa oleh Kementerian Kesihatan telah menjejaskan keberkesanan penutupan ketika ini, katanya. Memorandum itu juga meminta agar tenaga kerja dalam sektor perawatan kesihatan awam diperbaiki secara drastik dengan memastikan 35,216 pegawai kesihatan kontrak diberikan jawatan tetap. Ia juga meminta dasar fiskal pengembangan yang berani untuk menyokong isi rumah dan perniagaan. Langkah lain yang dicadangkan termasuk meningkatkan bantuan kebajikan dan menjadikan moratorium pinjaman bank tanpa faedah.
Pada Khamis, delegasi PKR terdiri daripada Ahli Parlimen Subang, Wong Chen, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil dan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Syamsul Iskandar Muhammad Akin juga bertemu dengan Zafrul. Mereka antara lain meminta sebuah jawatan kuasa terpilih Parlimen untuk memantau pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Zafrul memaklumkan mesyuarat kedua jawatan kuasa khas Kabinet Pelan Pemulihan Negara JKK-PPN bersetuju menggantikan badan itu dengan Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Zafrul berkata, mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri turut memutuskan Pelan Pemulihan Negara akan dibentangkan di Parlimen pada 26 Julai ini. MPN juga kata Zafrul, yang juga Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara, akan mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan bagi memastikan peralihan dari satu fasa ke fasa berikutnya dapat dicapai secepat mungkin.